Okay, insyaAllah kita akan buat assignment 2. Okay, first kali buka CV Plus. Kalau bagi yang di Visual Studio, buka Visual Studio. Oh, lambat. Okay, kita create new file. Okay, first kali kita akan letak header, include stream. Dan ni header penting untuk assignment ni, sebab kita nak include F-stream, sebab kita nak read daripada file luar. Okay, dah punya utara sangat dah tu. Okay, sepatutnya header banyak ni dah cukup dah. Tapi sebabkan assignment kan, kita nampak pro, kita letakkan include std.lib.h. std.lib.h ni sebab kita nak gunakan function exit. So exit tu optional je sebenarnya. Okay, tak apa. So lagi kita akan include manip, sebab kita nak mengemaskan lagi, bagi kemasan kerja kita. Okay, using namespace macam biasalah, macam dah biasa buat std. Dan apa pula ni? Okay, biar je lah. Kita akan int main bagi dev guna int main. Kalau bagi pakai Visual Studio mungkin pakai vote main lah. Okay, first kali kita tengok dulu format q.pgm. Sebab apa? q.pgm. Okay, open. Okay, kita tengok ni lah format untuk pgm yang kita akan read nanti. So first kali kita akan bagi dulu nama untuk manipulator yang untuk read. Okay, if stream untuk input file. If stream kita bagi nama apa? Kita bagi nama in data. Okay, so yang untuk kita write data pula, kita akan output, kita bagi off stream out data. Okay, ni nama untuk input data kita, ni nama untuk output data kita. Untuk kita read data, untuk kita write data kat luar. Okay, first kali kita akan open file dulu. In data dot open. Okay, kita akan panggil file q.pgm lah, q.pgm. Dan kita akan apa lagi? Dan kita akan out data. Kita akan bagi nama .open. Nama apa kita dah bagi? Okay, nama apa tak apa. Kita bagi nama apa sedap lah. Keluar .pgm. Dah, kita guna pgm terus. Okay, first kali kita akan declare dulu untuk input kita. Input kita sekarang ada banyak variable. P1 ni untuk dia punya type of file lah. P2 ni memang semua untuk apa? Untuk pgm file. So kita kena read P2, kita kena read 10 11 ni ya. 10 ni adalah column, 11 ni adalah row, dan 255 ni adalah max value untuk dalam untuk bagi apa? Coding data dalam pgm file ni. So yang banyak-banyak ni kita akan masukkan dalam array nanti. Okay, first kali kita akan declare untuk variable P2 ni dulu. First kali kita akan letak char f-type macam dalam doktor bagi tu. Okay, f-type 5. Sebab apa 5? 5 ni adalah size untuk kita masukkan variable P2 ni. Kalau contoh kita tak letak 5 kan, program akan hanya baca P saja, sebab dia hanya akan baca 1 je, sebab size dia cuma untuk masuk 1 je. So kita bagi size 5 banyak lah. Okay, kita dah declare untuk variable P2. Seterusnya kita akan declare untuk variable column dan juga row. So sesuai kat sini kita letak int lah. Int mudah lah, kita direct terus. Kita bagi row
row, kita bagi column. Okey. So dekat 255 ni pun kita kena declare juga. Declare pilih nama apa pun. So kat sini aku declare max value lah. Mudah. Kita nak pakai sekali je. Okey, macam dalam PDF ada sebut kan, dalam soalan kita kena declare untuk gray value. Apa lagi? Gray value dengan size dia sekali. Gray value ni untuk kita input ni lah, data-data array ni, data-data dalam ni kita gunakan array untuk kita input data-data gambar ni. Kita bagi gray value, kita letak 200. Boleh je kalau nak define, tak kisah pun. Sebab ni 200 ni nilai terbesar dia lah, int gray val. So sama juga untuk int minval. Minval ni untuk kita write apa? Write semua ni lah dalam minval. So, kita bagi size dia 200. Sama juga, size sama 200 juga. Okey, kita dah declare dah semua. Okey. Okey, sekarang ni kita teruskan pada proses kita. First kali kita akan read daripada file external. So kita akan guna apa yang kita declare untuk external lah. Kita tak perlukan cin. Okay, first kali kita akan in data p2 dulu. P2 kita declare sebagai f-type. Okay, P2 in data f-type akan masukkan nilai 10, 11. 10 kita declare sebagai column, 11 kita declare sebagai row. So input column, row dan juga max value. Okey, selesai untuk part ni. So untuk array kita nak read, kita kena guna for looping. Okey, kat sini lah, macam dalam lab kita belajar, kita gunakan for macam biasa. Int I sama dengan 0 pun 1, I sama dengan 0. Allah, kecil sangat letak ni, susah nak tulis. I kecil daripada, mestilah kecil daripada apa yang kita baca sini, kecil pada kolom, kecil pada row. So untuk looping pertama kita kena declare sebagai row. Pada row I plus tak pilih brackets. Untuk for kedua macam biasa, intj, tak kisah pun nak pakai variable apa, abc, mudah pakai common sekali ij lah. So j kecil daripada kolom, so j plus. So jangan lupa klik versus. Oops, cik sangat. Okey, dalam ni lah kita akan read data dalam array tu. So kita akan read gray val punya size I j. Okey, dekat ni kita akan dah read dah. So untuk proses seterusnya kita akan output pula untuk nilai PJM ni. Okey, kita teruskan untuk proses output lah. Kita atasnya aku akan bagi ni untuk read external file. Okey. So untuk proses seterusnya kita akan write ataupun print lah, ataupun print external read print file to the external. Okay. Sama aja proses. Kita kena out data sebab proses dia sama aja macam cout, tapi cout hanya untuk konsol. Out data ni kita akan out terus kat luar. So, out data f-type column row
val. Okey. Lagi. Matilah. Kata aku. Okey. So sama juga untuk proses for int I sama juga, pakai banyak variable lah. I kecil daripada row, so I plus plus proses untuk for kedua. Untuk kolom intj cipta kosong j cipta kolom, so j plus plus. Okey, kat sini kita akan out data. So macam dalam assignment punya soalan ni katakan kita akan out data min val. So min val kita tak tahu sebab min val nilai dia adalah kosong. So dekat looping atas ni kita akan assign min val ij. So yang sama dengan greyval lah. Sebab apa yang minval, sebab data minval mestilah sama dengan greyval untuk kita output, untuk proses pertama lah kita output semikolon. So kita akan out data minval I dengan j. Okey. Okey, dekat ni okey. Kita akan try debug lah. Okay, untuk gunakan def kita kena return 0 untuk last sekali. Kalau visual gauge lah, kita akan try debug. Ok, kita punya program mak minah balik gabung, tak kisahlah nama apa pun. Nama kita q testing. Yeah, save. Okay, kita tunggu lambatnya. Okey, kata orang alahai susah betul. Okey, mana tadi sama dua kita buka tadi ya. Q testing. Okey, tekan kok dekat mana, dekat dia punya keluar dari PGM. Unsupported PNM file. Sebab apa? Sebab dalam ni kita tak kemaskan lagi. So untuk kemaskan kita akan kita kena bagi sama betul format macam ni. So dekat output data ni ftype mestilah inline sebab kita akan selang satu. So dekat kolom ni kita akan selang apa lagi? Selang apa je lah. Kita akan guna ni. So selepas tu tekan inline. So selepas manual kita akan inline. Okey, untuk data minval kita akan selang. So bawah ni kita akan out data inline. Okey dah, selesai. Tekan point. Okey dah, tekan try keluarkan PGM. Okey, unsupported juga. Kenapa ni? Kita tengok sekali lagi. Salah apakah ini? Okey. Okey dah. Kita dah try debug tadi. Kita compile and run. Okey, done. Kita try tengok dekat output dia. Keluar dari PGM. Okey, dah keluar.
Inilah gambar kita. Okey. Jadi kita tengok balik format QPGM ni kan. Nampak format dah. Kita akan try buka format keluar pula. Lebih kurang kan sama. Semua tak kemas je. Sama je. Kikat dia dah sama. Okey. Cuma nak lebih kemas, kita akan letak set W untuk nampak lebih kemas lah. Katakan 4 lah, set W4. So kita akan fixkan dia ke sebelah kiri. Kita gunakan set iOS flex iOS dot left. Okey, kita try compile. Okey. Okey. Done. Kita tengok. Yes. Tengok. Okey. Sama kan? Okey, tekan ni dulu. Untuk first